Al-Ifah, sahabat saudara. Panjang, mungkin sampai situ. Ini juga sama dengan bahasa Melayu ni. Sama ni. Pasal macam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Surau dan seterusnya muslimin, mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita sambung kembali perbincangan kita daripada buku Al-Adabul Mufrad. Bab 200, tersalah ni Din, 256. Bab 256. Bab Hilful Jahiliyah. Bab apa kita panggil Hilf ni alliance, perjanjian, perikatan. Perikatan lain pula bunyinya. Perikatan lah sebenarnya kan. Hilf, perikatan lah. Perikatan sewaktu zaman jahiliyah. Okey. Baik. Sebelum ni kita ada sebut berkenaan dengan bab at-tajarub, iaitu tentang bagaimana seseorang ini akan ada kita panggil apa, kesabaran hanyalah apabila dia ada pengalaman kan. Kita sebut bab open minded tu. Yang minggu lepas yang kita cerita panjang tentang open minded ni, tentang minda yang terbuka ni. Orang yang nak ada minda yang terbuka, dia mesti kena banyak pengalaman. Dia tak mesti banyak ilmu, tapi dia mesti banyak pengalaman. Bila kurang pengalaman, ataupun dia kurang terdedah dengan persekitaran yang lain, maka dia akan menganggap apa yang tak sama dengan kebiasaannya, itu semuanya salah. Contoh yang kita sebut apa? Qiraat kan? Yang lepas, kita sebut pasal qiraat. Apabila katalah ada bacaan-bacaan yang berbeza, kata imam baca wadduha wal-laili idza saja, kan, bacaan dengan qiraat Warsh, maka orang ni yang tak pernah dengar, dia akan menganggap apa yang dibaca oleh imam tu adalah salah, tak sah solat imamnya, baca salah, disebabkan tak ada keluasan pengalaman. Dia tak mesti dia berilmu, tak mesti dia tahu bacaan tu. Tapi dia kata, aku tahu. At least, aku rasa mesti ada sebab ni. Sebab imam ni bukannya imam yang aku dah kenal dah dia. Tiba-tiba kenapa dia baca macam tu kan? Jadi, kadang-kadang ada sebahagiannya imam membaca dengan qiraat yang lain, dan kita pula apabila kita adanya keluasan minda, maka kita akan bertanya. Kita tak akan cepat menghukum. Bila kita nampak ada perbezaan sedikit di satu tempat kan, macam contoh dekat Sarawak ni, saya antara benda yang tak berapa nampak dekat Semenanjung, kedai bercampur antara ni Islam dengan yang bukan Islam kan. Jadi benda tu adalah benda yang tak biasa, dan kita rasa pelik. Tak adalah kita nak kata salah, sebab sebenarnya halal dengan tak halal ni bukan bergantung pada
Dia bergantung pada bahan yang digunakan. Bukan mesti pada siapa yang memasak. Tak ada masalah untuk makan makanan yang daripada orang bukan Islam yang masak, asalkan dia halal. Sebab tu kita sebut, saya pernah sebut pasal ni. Yang Nabi pernah makan masakan daging yang diberikan oleh perempuan Yahudi di Khaybar. Dan daging tersebut rupanya diracun. Poison. Kan? Dia letak racun. Dan ada sahabat-sahabat yang meninggal dunia makan daging tu, dan Nabi sendiri kata, saya tak ingat siapa sebut, Anas bin Malik, tak silap saya, dia kata masih nampak lagi bekas hitam dekat lelangit Nabi SAW, bekas daripada racun tersebut. Dan Nabi pernah sebut kesan racun tu masih terasa sampai hampir-hampir waktu wafatnya Nabi SAW. Jadi kalau nak ikutkan kenapa makan daripada hasil bukan Islam kan? Masakan bukan Islam? Tak ada masalah. Menunjukkan bahawa tak ada masalah untuk kita makan daripada yang bukan Islam. Sedangkan kalau kata macam contoh orang yang tak biasa kan, cakap, ish, pelik betul orang sini. Orang Sarawak duk macam sik berapa jaga gitu kan. Kata kan. Tak semestinya macam tu. Tapi dalam masa yang sama, terlalu luas. Konon-kononnya open-minded sampai tahap benda yang yang haram pun dia belasah, yang tu salah jugalah tuan-tuan. Contohnya apa? Benda yang memang confirm tak pasti. Kedai, contohnya, kita kata kedai bukan Islam yang memang kita tak tahu. Dia ni ada halal ke tidak? Dia ni masakan dia macam mana? Kena pula tengok ada belasuk pula ya. Jadi kita akan ada ragu-ragu kan? Bila ragu-ragu, jangan kita cakap open-minded. Tak apa, open-minded lah sikit. Makan aja. Tak, kita kena, bila ada ragu-ragu, maka apa yang kita buat? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kau kepada apa yang tak ragu. Maka apabila ada timbul ragu-ragu, maka kita tinggalkan perkara tersebut. Tak apalah, si boh lah makan kat situ. Ada rasa ragu-ragu lah. Si tahu tok halal ke si. Kan? Macam contoh kadang-kadang kan, asalkan kedai ada tulis no pork, no lard. Belasah. Kan? Padahal rupanya tak ada halal. Dan kita tak tahu. Benda-benda lain, ayam dia ambil kat mana kan? Dia sembelih sendiri ke? Kan? Tukang masak tu, apa nama? Owner tu bukan Islam. Entah owner yang sembelih sendiri ke? Cakap, saya baca bismillah. Tak pasal. Jadi kita kena ada jugalah. Janganlah terlalu open-minded sampai tahap kita melanggar segala-galanya. Tidak. Cuma kita kata dari segi open-minded ni kita faham. Kadang-kadang benda ni berlaku, kita cuba cari apa sebabnya. Mungkin disebabkan ada ilmu yang kita tak ketahui, maka berlaku perkara tersebut. Macam contoh sebelum ni ada yang tanya pada saya, boleh ke Ustaz, bila kita bangkit daripada sujud tu, nak berdiri kan, ataupun daripada duduk di antara tahiyat awal, nak bangkit tu, tengok ada orang yang pakai penumbuk. Macam main-main je, letak-letak penumbuk pula ni. Ada yang cakap dengan saya kan. Tapi baguslah, dia tanya. Dia tak tahu marah orang tu. Jadi kita pun sebutlah, sebenarnya ada mazhab yang lain yang menggunakan, memang mengatakan sedemikian. Contohnya mazhab Hambali. Mengatakan naik macam ni. Kalau kita mazhab Syafi'i naik macam mana? Tanganlah. Macam ni ya. Ikut sukalah tuan-tuan. Nak ada riwayat Nabi naik, tekan dekat bumi. Pakai tangan macam ini. Ada yang kata sebahagian macam ni. Ada yang kata bangkit terus pakai kekuatan kaki. Jadi tak ada masalah. Yang ni benda yang tu yang kita kata, kalau kita ada pengalaman, open-minded sikit, maka kita tak akan cepat menyalahkan orang yang buat pelik sikit daripada kita. Tiba-tiba tengok semayang orang tangan macam ni kan. Yalah, bangkit macam yalah, bangkit dari libah. Ataupun solat yang tak sedekap dekat perut. Ataupun tiba-tiba kita tengok ada yang semayang macam ni. Kan? Maka kita kena faham. Ataupun paling tidak kita pergi tanyalah kalau kita tak pasti. Jangan duk cakap-cakap, orang ni sesat lah apa semua gini-gini kan. Cakap-cakap lebih, tapi tanpa kita tanyakan. Okey, kita masuk kepada bab 256. Bab perikatan pada zaman jahiliyah. Mereka melakukan, ada satu perikatan yang mereka lakukan, perjanjian lah. Mereka macam bersatu, mereka ada melakukan satu, nama je Hilful Mutayyibin, ataupun dipanggil sebagai Hilful Fudul. Hilful Mutayyibin ataupun Hilful Fudul. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
syahidtu ma'a umumati hilfal mutayyibin fama uhibbu an ankuthahu wa anna li humaran na'am. Kata Abdul Rahman bin Auf bahawa Nabi SAW bersabda, aku menyaksikan bersama dengan pakcik-pakcik aku ni, aku menyaksikan perikatan al-mutayyibin. Perikatan al-mutayyibin nanti kita sebut apa dia. Dan Nabi kata, aku menyaksikan perkara tersebut, aku ada benda tu. Aku ada waktu mereka sama-sama bersetuju untuk melakukan perikatan tersebut. Dan aku memang tak nak merosakkan perikatan tersebut. Walaupun aku ni diberikan unta-unta yang merah. Kita sebut apa kalau pada zaman ni unta-unta merah ni macam apa? Ferrari lah kot. Bagi kereta-kereta yang mahal. Kan? Bagilah aku kereta paling mahal sekalipun, aku tak nak. Aku memang sangat suka dengan perikatan yang dilakukan pada waktu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apa dia hilful mutayyibin ataupun hilful fudul ni? Ni yang kita kena faham sikit. Kenapa Nabi suka dengan perikatan ni? Apa benda yang pernah berlaku pada zaman jahiliah ni yang Nabi bersetuju dengan benda tu? Perikatan tu. Ada berlaku pada zaman jahiliah, ada seorang peniaga daripada Yaman. Dia ni daripada kabilah Zabid. Dia datang ke Mekah bawa barang untuk berniaga. Jadi adalah seorang lelaki daripada Quraisy ni membeli barang tersebut. Lelaki ni terkenal lah, dia ni memang jenis jahat dengan zalim sikit. Tapi dia beli. Nama dia adalah Al-As bin Wa'il. Bapa kepada Amr bin Al-As. Siapa Amr bin Al-As? Sahabat Nabi. Dan juga Hisham bin Al-As radhiyallahu anhuma. Amr bin Al-As dan Hisham bin Al-As, mereka ni adik-beradik. Bapa dia, siapa nama dia? Al-As lah. Jadi Al-As ni, dia ambil barang tersebut. Dan dah diletakkan kat tempatnya. Adalah mungkin dia simpan dekat dalam store ke mana ke. Tapi dia tak nak bayar pula pada si peniaga ni. Kawan ni dah lah datang daripada Yaman. Jauh Yaman ni. Datang nak berniaga. Tiba-tiba kena tipu macam ni lah. Kena scam lah kita kata. Kena scam. Ambil barang tapi tak bayar. Kan? Rupanya daripada zaman Nabi dah ada benda ni. Berlaku rupanya. Scammer ni kan. Jadi, si peniaga ni pun mintalah tolong pada penduduk Mekah dan juga pembesar-pembesar Quraisy. Tapi usahanya sia-sia. Tak ada siapa bantu. Jadi, dia pun putus asa. Dia pun pergi dekat tengah Masjidil Haram ni. Dekat Kaabah ni. Kat sebelah Kaabah ni. Kemudian dia pun bersyair. Syair dia apa? Wahai ala Fihr. Wahai keturunan Fihr. Maksudnya keturunan Quraisy lah. Tolonglah orang yang perniagaannya dizalimi. Di tengah kota Mekah ni. Sementara dia jauh daripada rumah dan anak-anak keluarga. Dalam keadaan berihram, rambutnya kusut dan belum lagi dia menyelesaikan umrah dia. Wahai pembesar di antara dua batu. Dua batu ni maksudnya Hajar Ismail dengan Hajarul Aswad. Sungguhnya Baitullah ini hanyalah untuk orang yang sempurna kehormatannya, bukan orang yang jahat dan suka berkhianat. Jadi dia bersyair lah bahasa Arab dia kan. Dia pun syair-syair kat situ. Jadi bila orang dengar apa benda yang dia syair ni, datanglah Az-Zubair. Az-Zubair ni daripada Bani Hashim. Dia pun cakap, aku memenuhi panggilan kau dan aku bawa penyelesaian. Kezaliman ni tak boleh lagi dibiarkan, tak boleh lagi ditahan lagi. Jadi Az-Zubair pun pergi ke rumah Abdullah bin Juda'an. Abdullah bin Juda'an ni terkenal dengan orang yang sangat pemurah. Zaman dulu, dia ni banyak bersedekah, dia banyak bantu orang yang datang ke Mekah dia yang bagi makan, dia bagi pakaian ke apa semua, dia banyak bagi pertolongan. Cuma sayangnya dia tak masuk Islam. Jadi sia-sialah apa yang dia lakukan tu. Jadinya Abdullah bin Juda'an ni pun bangun dan dia bertindak, dia panggil penduduk Quraisy semuanya. Wahai pembesar-pembesar Mekah, datang ke rumah aku.
kita buat perjanjian yang boleh tolong orang yang dizalimi dan menghentikan perbuatan yang zalim. Jadi, bila dia panggil tu, ramai orang daripada Bani Hashim, daripada pembesar-pembesar Bani Hashim, Abdul Muttalib, Bani Asad, Bani Zahrah, Bani Zuhrah, Bani Tamim, datang. Dan Rasulullah datang juga tak? Datang juga. Rasulullah pun datang dengan pakcik-pakcik dia sekali lah yang Rasulullah sebut tadi. Pada waktu tu, Nabi belum lagi diutus sebagai Rasul. Tapi Nabi dah ada reputasi yang dikenali sebagai nama Al-Amin. Yang dipercayai. Nabi dah ada dah. Orang dah kenal dah. Nabi ni memang terkenal sebagai orang yang sangat-sangat dipercayai. Tak pernah bohong. Orang yang sangat amanah. Yang sangat-sangat betul perkataannya. Dalam satu hadis yang lain, yang ni tak disebutkan dalam Adabul Mufrad, Nabi kata, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humran na'am. Aku menghadiri satu perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an dan tidaklah ada yang lebih cinta aku pada unta merah melainkan perjanjian ni. Aku suka pada unta merah tu. Tapi aku lagi suka pada perjanjian ni. Dan Nabi kata, walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Kalau aku ni dipanggil untuk menyertai perjanjian ni, walaupun pada waktu aku dah masuk Islam, aku dah Islam, aku akan datang juga perjanjian tu. Sebab perjanjian ni adalah perjanjian yang sangat baik. Perjanjian yang sangat bagus, iaitu dia membantu orang-orang yang dizalimi. Jadi mereka pun buat satu perjanjian dekat rumah Abdullah bin Jud'an tadi. Dekat Mekah ni tak ada orang yang boleh dizalimi, sama ada dia penduduk Mekah ataupun dia pendatang. Ataupun orang luar yang datang berniaga kat Mekah ke, orang yang datang ke Mekah ke, maka semuanya tak boleh dizalimi. Melainkan dia pasti akan dibantu dan dikembalikan pihaknya oleh pihak yang menzalimi. Jadi orang-orang Quraisy menamakan perjanjian ini sebagai Hilful Fudul. Ini kerana dia disepakati oleh Al-Afadil, iaitu orang-orang yang memiliki kelebihan ataupun keutamaan. Orang-orang yang macam hebat-hebat belaka lah. Jadi dikenali sebagai Hilful Fudul. Perjanjian orang-orang yang memiliki keutamaan ataupun perikatan orang yang memiliki keutamaan. Maka selepas itu, mereka semua pergi ke rumah Al-As tadi dan minta bayar kepada si peniaga daripada Yaman tadi. Dan sejak daripada itulah, orang-orang yang datang ke Mekah ni semua dijamin keamanannya. Daripada situ. Dan mereka semua selamat apabila datang, tak ada yang dizalimi oleh penduduk Mekah. Okay, kenapa Nabi suka dengan benda ni, tuan-tuan? Satu lagi saya nak sebut. Ada sebahagian menyebutkan yang ni disebut sebagai Hilful Mutayyibin. Kenapa Mutayyibin? Mutayyibin ni maksudnya wangi-wangian. Jadi perjanjian perikatan wangi-wangian disebabkan mereka membawa minyak wangi dan kemudian mereka meletakkan tangan dekat dalam minyak wangi tersebut dan mereka berjanji untuk menolong orang yang dizalimi. Jadi itu yang disebut sebagai perjanjian orang-orang yang wangi. Sebab mereka semua letakkan tangan dalam minyak wangi tadi. Hadis ni menunjukkan bahawa Nabi sangat suka apabila orang yang dizalimi itu dibantu. Nabi sangat suka. Dan Nabi sangat-sangat menyarankan kita untuk bantu orang yang dizalimi. Dan tak dibiarkan. Ni satu benda yang kita kena amalkan. Jangan biarkan nampak seseorang itu dizalimi. Dan Nabi kata, tolong sahabat engkau yang dizalimi dan juga menzalimi. Kena bantu. Jadi sahabat tanya, macam mana kami nak kami faham nak tolong orang yang mazlum ni, orang yang dizalimi. Macam mana nak tolong kawan yang zalim ni? Orang yang zalim pun nak tolong juga. Macam mana nak tolong dia? Lalu Nabi kata apa? Macam mana cara tolong orang yang zalim? Kita menghentikan perbuatan zalim dia. Jadi apabila nampak orang yang melakukan kezaliman, kita hentikan perbuatan dia, stopkan. Contohnya katalah dia ni merosakkan harta ke apa ke, maka kita stopkan perbuatan tersebut. Kita tegur. Jangan dibiarkan. Kadang-kadang kan
kita rasa, alah, biarlah, apa, dekat kedai ni kan ada pekerja, orang tu buang-buang sampah kat bawah ke apa semua kan. Kadang-kadang ada jenis orang yang, apa kita sebut, pengotor, makan-makan kat kedai, dibuang apa semua, sampai sepah apa semua kan. Kadang-kadang boleh je kita tegur, bang, makan janganlah sepah-sepah. Janganlah pengotor sangat. Tak ada masalah. Sebab kadang-kadang orang tu menyusahkan orang lain bila dia melakukan sedemikian. Contohlah. Contohnya macam tu. Okey. Dalam masa yang sama, Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memang ada menyebutkan dalam satu hadis qudsi, Allah kata apa? Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi. Allah kata, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kamu saling menzalimi. Apa maksud zalim, tuan-tuan? Apabila lawan kepada adil. Adil ni meletakkan hak kepada tempat yang sepatutnya. Jadi bila zalim ni apabila kita mengambil hak seseorang tanpa sebab yang kukuh. Jadi apa-apa yang ketidakseimbangan yang dilakukan oleh seseorang, ambil hak dia, maka dikira sebagai zalim. Curi barang orang, rampas barang orang, ataupun jadi raja mengenakan teks yang tak sepatutnya. Itu semua adalah bentuk kezaliman. Jadi ingat, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita bahawa kezaliman itu adalah haram. Dan kezaliman yang paling besar apa dia? Di dalam Islam, syirik. Syirik adalah kezaliman yang paling besar yang boleh dilakukan oleh seorang yang bernama hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Luqman, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang sangat-sangat besar. Iaitu dia menzalimi dirinya sendiri dengan dia tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita masuk bab yang seterusnya, bab al-ikha, bab 257, bab persaudaraan. Persaudaraan. An Anas radhiyallahu anhu qala akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Ibni Mas'ud wa Zubair. Dan yang kedua, hadis yang kedua dalam bab ni, an Anas bin Malik radhiyallahu anhuma qala halafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Quraisy wal Ansar fi dari allati bil Madinah. Okey, hadis yang pertama maksudnya tadi, Anas berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan di antara Ibnu Mas'ud dan juga Az-Zubair. Dan kemudian Anas juga berkata Nabi telah melakukan perjanjian persaudaraan, perikatan di antara Quraisy, iaitu siapa dia Quraisy ni? Muhajirin lah, orang-orang yang berhijrah ke Madinah, dan juga dengan orang Ansar di rumahku di Madinah, kata Anas bin Malik. Daripada hadis ni tuan-tuan, yang sedikit ni, kita boleh lihat bahawa Nabi SAW, antara benda yang awal yang dilakukan apabila Nabi berhijrah ke Madinah adalah Nabi letakkan seorang ni, engkau dia punya saudaranya. Engkau ni, engkau saudaranya. Yang ni, engkau saudaranya. Dan ada, kalau tak silap saya, lebih kurang 90 orang yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Kita kena faham, apabila orang Muhajirin berhijrah ke Madinah, mereka bawa apa tuan-tuan? Ada yang bawa baju yang dipakai je. Yang lebih sikit dia ada bawa unta. Mana-mana barang yang dapat bawa. Dan kita kena ingat, pada zaman Nabi, harta tak sama macam kita. Kita harta sekarang apa dia? Duit lah. Kan? Kita pergi mana-mana pun duit tu ada dalam bank.
Even sampai US pun kita boleh withdraw duit tu kat US. Masih sangat mudah. Pada zaman Nabi SAW, pada zaman tu, harta ni berbentuk kebun, ternakan. Jadi, tak dapat nak bawa semua ternakan. Katalah ada 100 ekor unta. Macam mana nak hijrah bawa 100? Jadi, biasanya mereka akan tinggalkan. Dan harta-harta tersebut akhirnya diambil oleh orang-orang yang ada kat Mekah. Habis. Kena sapu semua. Abdul Rahman bin Auf datang ke Madinah sehelai sepinggang. Tak ada apa-apa. Bini pun tak ada. Single lagi. Datang ke Madinah. Mereka datang kepada satu kaum yang mereka tak pernah kenal. Tuan-tuan cuba bayangkanlah, kita ni pergi ke satu tempat, tak payah jauh lah, kita pergi kata mana katalah pergi Indonesia lah, pergi Kalimantan sana. Kena duduk kat sana. Sebab kat sini perang. Pergi ke sana. Dan mereka menerima dengan hati yang terbuka. Sangat-sangat menerima kedatangan. Tak ada sebut-sebut pasal, habislah tempat kita, habislah. Nanti rosaklah, tak cukuplah tempat, tak cukuplah makanan. Tak. Mereka tak mengatakan sedemikian. Mereka menyambutnya dengan sangat-sangat baik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr. Allah kata apa? Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Lihat apa yang berlaku. Kata Allah, dan orang-orang yang telah tinggal di Madinah dan telah beriman, iaitu orang-orang Ansar. Sebelum daripada kedatangan Muhajirin, mereka ni, orang-orang Ansar ni sayang kepada orang yang berhijrah kepada mereka. Iaitu mereka sayang kepada orang Muhajirin sebelum orang Muhajirin berhijrah. Dia dah sayang dulu dah. Macam mana kita boleh sayang dengan orang yang kita tak kenal, tuan-tuan? Ni hebatnya iman orang Ansar. Bila mereka beriman dengan Nabi, mereka terus sayang. Nabi dan juga para sahabat, dia terus sayang. Kemudian, mereka ni, orang Ansar ni, hebatnya mereka tidak ada apa-apa keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang Muhajirin. Orang Muhajirin dapat sesuatu ke apa semua, dapat dapat harta rampasan perang ke apa semua, lebih kadang sebab diberikan kepada mereka. Orang Ansar ni relax je. Mereka tak ada masalah pun. Tenang. Tak dapat ni. Memang hebat dan kemudian disebutkan mereka ini mengutamakan orang Muhajirin ke atas diri mereka sendiri. Lebih daripada diri sendiri, walau kana bihim khassasah, walaupun mereka sendiri berada dalam keperluan ataupun mereka sendiri berada dalam kesusahan. Mereka sendiri memerlukan perkara tersebut. Kemudian Allah kata wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sesiapa yang dijaga diri mereka daripada rasa kedekut, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka inilah orang-orang yang berjaya. Apabila orang Muhajirin sampai ke Madinah, mereka meninggalkan keluarga dan juga harta kan. Sampai dekat Madinah, orang-orang Ansar ni mengorbankan segala-galanya untuk meringankan beban saudara-saudara mereka yang baru. Dengan berlumba-lumba mengeluarkan harta yang mereka ada. Sampai satu tahap, ada yang melakukan apa? Saya ada sebut cerita pasal ni. Ada kan? Tak ada kan? Ada seorang sahabat Ansar ni, Nabi cakap ada siapa tak boleh bagi makanan pada orang ni. Jadi tiba-tiba ada seorang lelaki Ansar ni cakap, aku, wahai Nabi, aku ada makanan, biar aku yang bagi makan pada dia. Jadi dia pun bawa si lelaki ni balik ke rumah. Sampai kat rumah dia tanya pada isteri dia, ada makanan tak? Isteri dia cakap apa? Makanan ada hanya untuk anak-anak sahaja. Yang ada makanan untuk anak-anak. Jadi si lelaki ni kata minta main dengan anak-anak, lekakan anak-anak sampai dia tidur. Dan kemudian dah tidur, dia bawa
tetamu tadi tu masuk ke dalam, beri makan daripada makanan yang sepatutnya dimakan oleh keluarga tadi. Dia bagi pada orang yang, lelaki yang baru hijrah ni. Bagi makan. Dalam keadaan lilin tak pasang. Sebab apa? Supaya nampak macam seolah-olah mereka pun makan. Sebenarnya mereka tak makan. Bagi pada orang tu je. Boleh tuan-tuan buat macam ni? Push. Kita tak makan tak apa lagi. Anak tak makan ni. Tak bagi makan pada anak. Semata-mata nak bagi pada tetamu Nabi SAW. Sampai turun ayat ni. Menyebutkan tentang perkara tersebut. Dan bukan tu sahaja sebenarnya yang orang Ansar buat. Banyak lagi benda-benda lain. Contohnya, yang berlaku kepada Abdul Rahman bin Auf, daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik cerita, Nabi pernah mempersaudarakan Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari dengan Abdul Rahman bin Auf. Dan Sa'ad ni ada 2 orang isteri dan dia terkenal dia ni orang yang kaya. Jadi dia tawarkan kepada Abdul Rahman bin Auf apa? Bagi isteri dengan bagi harta. Harta okey, bagi isteri sekali. Isteri ada 2 orang. Engkau pilih mana yang kau suka, aku ceraikan, habis iddah engkau kahwin dengan dia. Boleh tak? Push. Satu benda yang sangat pelik lah pada kita kan. Macam mana sanggup sampai ceraikan isteri kan. Kata Abdul Rahman apa dia? Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Dulluni ala suq. Moga Allah berkati engkau dalam keluarga dan juga harta engkau. Cukuplah engkau tunjukkan pada aku dekat mana pasar. Kemudian Abdul Rahman bin Auf pun pergi ke pasar. Dia berjual, dia berdagang sehingga dia dapat untung yang banyak. Sehinggalah satu hari Nabi SAW melihat Abdul Rahman bin Auf ni ada bekas warna kuning pada pakaian dia. Pada baju dia ada bekas kuning. Biasanya bekas kuning ni adalah benda wangi lah. Bauan wangian yang biasa dipakai oleh perempuan. Yang biasanya dipakai pada pernikahan. Jadi Nabi pun tanya, apa yang jadi pada kau ni Abdul Rahman Ya Abdul Rahman. Kata Abdul Rahman, aku telah menikahi seorang wanita Ansar. Jadi berapa mahar yang kau berikan pada dia? Abdul Rahman kata, aku bagi dalam emas sebesar kurma. Lebih kurang dalam 5 dirham. Jadi Nabi pun kata, ulim walau bisyah. Lakukanlah walimah, lakukan kenduri, makan-makan, walaupun cuma dengan seekor kambing. Jadi ni hebatnya, kita sebut tadi tentang kaum Ansar. Mereka boleh melebihkan satu kaum yang lain yang mereka tak pernah kenal. Bukannya kaum keluarga sendiri. Yang mereka tak pernah kenal. Dia boleh lebihkan, tawarkan rumah mereka sendiri kepada kaum muhajirin. Sehingga ada yang kata, kalau nak ambillah salah satu rumah dari kami. Kan kita pernah baca hadis yang sebelum ni, macam mana mereka sanggup membahagikan kebun kurma. Jumpa pada Nabi, kami ada kebun kurma. Wahai Rasulullah, bagi-bagikanlah. Nabi tak nak bagikan. Lalas apa mereka buat? Dia cakap pada orang muhajirin macam ni lah. Engkau kerja, engkau buat apa semua ni, uruskan kebun, hasilnya bagi 2. Yang ni okey. Kata muhajirin kata, okey, yang ni kami setuju. Jadi mereka bekerja dekat kaum kebun orang-orang Ansar. Jadi inilah yang dilakukan oleh mereka. Mereka sangat mengutamakan orang lain berbanding diri mereka sendiri dalam urusan dunia. Dan kerana apa? Kerana mereka sangat-sangat mengharap pahala di akhirat. Orang muhajirin, ada tak macam ni kat perangai? Ada. Mereka jealous tengok orang-orang Ansar kaya. Sebab apa? Sebab pahala dia lebih. Dia banyak sedekah. Dia jealous bukan sebab rumah dia lebih besar, unta dia banyak, kehidupan dia lebih mudah. Tak. Dia jealous disebabkan orang-orang Ansar ni, mereka ni ada harta yang lebih yang mana mereka dapat bersedekah. Jadi, apa dia komplain? Zahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya ni pergi bawa pahala banyak sangat. Tu komplain dia. Bukannya sebab dia tak puas hati kenapa geng ni kaya sangat. Tak. Dia tak puas hati kenapa orang ni pahala banyak sangat. Orang Ansar pula, dia kejar, dia kurangkan apa yang ada pada dirinya semata-mata nak dapat pahala. Ni hebatnya kaum Ansar. Orang muhajirin pun hebat jugalah. Sebab mereka meninggalkan segala harta mereka, pergi ke sana, dan mereka jealous sebab tak cukup harta untuk bersedekah. Sampai tahap gitu.
Betul lah. Jumlah orang muhajirin pada waktu ada 90 orang. Bukan. Ada 90 orang yang disaudarakan, yang dipersaudarakan. Sebahagiannya orang muhajirin dan sebahagian orang ansar. Nabi lakukan dekat rumah Anas bin Malik tadi. Pada asalnya, Nabi mempersaudarakan mereka atas prinsip sama rata. Iaitu apabila satu saudara itu meninggal, saudara yang lain akan mewarisi harta. Ni dengar betul-betul ni. Nanti tak faham. Cakap, uish, pelik tak? Kan? Yang disaudarakan si muhajirin dan ansar ni, bila salah seorang meninggal, maka yang saudaranya tadi akan dapat mewarisi hartanya. Ni, masa mula-mula Nabi mempersaudarakan mereka. Sehinggalah Allah turunkan ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 9, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd fi kitabillah minal mu'minin wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan rahim, iaitu hubungan darah, yang ada hubungan keluarga, betul-betul hubungan darah lah, satu sama lain itu lebih berhak untuk mereka mewarisi di dalam kitab Allah berbanding daripada orang beriman dan juga orang-orang muhajirin. Kecuali kalau kamu melakukan kebaikan kepada saudara-saudara seagama. Maka setelah diturunkan ayat ni, hak waris hanya dapat dimiliki melalui pertalian darah. Bukan daripada persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Hebatnya, mereka terus tak ada masalah dalam hal ni. Jadi pada asalnya mereka boleh mewarisi sampai tahap macam tu sekali, tahap saudara mereka. Kita boleh ke tuan-tuan menerima orang daripada luar? Tapi yalah, kita kena faham kan orang muhajirin ni pun bukan jenis muka tak malu. Tak. Kita tengok macam bila Abdul Rahman bin Auf di Pelawa kan, kau ambil lah isteri aku seorang, ambil harta. Kalau kena kat kita, okay on. Dapat harta separuh terus. Untung ni. Tak. Abdul Rahman bin Auf apa dia cakap? Tunjukkan aku mana pasar. Dia usaha sendiri. Dia tak mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Ni orang muhajirin pun bukan calang-calang orang lah. Sebab tu mereka ni sangat-sangat disaingi oleh orang-orang ansar juga. Tu yang kadang-kadang dulu kan ada satu kes. Tapi hebat juga sebenarnya orang Malaysia, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat, orang Malaysia ni antara yang menerima, kita panggil apa pelarian bukan pelarian. Orang-orang yang mangsa perang daripada Bosnia. Kan Malaysia antara yang menerima. Banyak orang-orang Bosnia yang datang, yang mereka duduk dengan keluarga Malaysia, sampai tahap boleh cakap Melayu fasih. Sebab bertahun duduk. Memang ada. Maksudnya orang Malaysia ni ada yang sebenarnya perangai-perangai yang macam orang Ansar. Ada. Yang mana mereka menerima orang yang mereka tak kenal langsung dan mereka layan seperti anak mereka sendiri. Adalah pada zaman ni rupanya adanya orang-orang yang seperti kaum Ansar. Hebat. Cuma kalau kata tanya pada diri sendiri kan, aku dapat ke macam tu kan? Tu antara benda yang macam hebat betul lah. Orang-orang yang dapat menerima orang lain masuk dalam rumah tu dan kemudian mereka layan dengan sangat-sangat baik. Sampai tahap macam tu sekali. Kita pula kadang-kadang kebencian kita hanyalah semata-mata orang ni bukan orang Malaysia. Tu Endon dah. Terus kita panggil bad impression. Sebutnya Indonesia bad impression. Adalah apa benda kan. Padahal orang tu punyalah rajin datang ke masjid. Apa lagi nak bad impression pada mereka? Orang ni kaki masjid apa semua kan. Layan baiklah orang macam ni. Kita berhati-hati tu tak ada masalah. Tapi kalau tengok dia ni memang orang yang baik apa semua kan. Tolonglah. Mana dapat bantu-bantulah kan. Mereka ni datang mencari rezeki dengan sangat jauh. Apalah salah bantu. Kalau tengok dia ni orang yang baik. Orang yang soleh, rajin solat apa semua. On je. Tak ada apa-apa masalah kan. Jangan dipandang hina hanya disebabkan mereka bukannya datang daripada sini. Kalau kita pula, dengan kita memandang rendah orang-orang Indonesia lah, orang yang luar negara, atau kalau kat Sabah orang Filipina kan. Antara yang dipandang rendah. Kalau kita tuan-tuan, sebenarnya kita pun ada juga negara lain pandang rendah. Dekat mana? Ke Australia. Sebab Australia antara tempat yang paling banyak orang Malaysia pergi sana, kerja secara haram dekat kebun-kebun dia tu. Ada berlaku macam tu juga. Sama ke? Apa dia? Kalau buat aku
Uang pas, itulah. Dia sembahyang di pasapun. Kalau aku tolak dia, kita mau tak tahu. Okey. Ini masalah dari segi politik pula kan. Betul. Dan dia sembahyang. Okey, faham. Ni antara benda yang masalah lah. Kan innamal mu'minuna ikhwah. Allah sebut, sesungguhnya orang yang beriman ini bersaudara. Jadi, apalah sangat ni ialah nak dekat-dekat PRN pula kan. Lagilah. Mana orang kaki politik ni ada. Apa? Mana lebih utama? Islam ke pandangan politik? Nombor satu mesti Islam. Persaudaraan Islam ni. Kita boleh berbeza dalam benda-benda yang masalah duniawi kan. Tapi janganlah sampai tahap disebabkan tadi bezanya daripada segi politik, terus tak nak semayang sebelah-sebelah. Ataupun tak bagi orang tu semayang kat sini. Ataupun tutup masjid. Oh, yang ni orang ni. Parti lain ni. Orang ni tak payah semayang kat sini. Ataupun tengok, imam ni parti lain ni. Aku tak nak imam dengan dia. Aku pergi semayang kat masjid lain. Ada berlaku, ya. Kita faham. Kalau kat Semenanjung tu teruk lagi lah. Lagi macam-macam benda-benda macam ni berlaku. Sini ada kat punya kan? Tak sangka kan? Saya tak tahulah. Jadi, kita ambil macam mana persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Adakah bermaksud mereka ni tak ada pergeseran di antara mereka? Pernah berlaku. Ada je berlaku. Tapi mereka mengutamakan Islam di atas segala-galanya. Sebab tu bila meninggalnya, wafatnya Nabi SAW, kan mula-mula mereka macam ada, macam kita panggil apa, inilah, bertikam mulut lah. Bertikam lidah kan. Macam ada perselisihan sekejap. Siapa yang nak menggantikan tempat khalifah? Siapa yang nak menjawab tempat pengganti Rasulullah ni sebagai ketua negara? Jadi memula bertikam lidah agak lah. Sebab tempat kat Madinah, patutnya nampak macam orang Ansar lah yang sesuai kan. Sekali tiba-tiba bila dah gitu gini, sampailah satu ketika, saya tak ingat siapa yang sebut ni. Ada seorang sahabat ni sebut, siapa yang berani nak ganti tempat Abu Bakar? Sebab Abu Bakar pernah jadi imam waktu Nabi masih hidup. Siapa berani nak ganti tempat Abu Bakar? Jadi tanya pada orang lelaki Ansar, semua cakap, kami tak berani. Sebab dia ni pernah jadi imam waktu Nabi masih hidup dan Nabi ikut dia solat. Sebenarnya dia ikut Nabi solat, tapi orang nampak macam hadisnya sebut macam ni lah. Nabi datang duduk kat sebelah Abu Bakar waktu Abu Bakar jadi imam. Jadi ada yang mengatakan Abu Bakar tu ikut Nabi solat sebenarnya. Abu Bakar berundur untuk bagi Nabi jadi imam. Tapi maksudnya dia menjadi imam pada zaman Nabi masih hidup. Jadi siapa yang boleh mengganti tempat Abu Bakar? Jadi bila dah macam tu, semuanya setuju, Abu Bakar lah yang jadi khalifah. Tu lagi hebat orang Ansar. Dia boleh mengutamakan orang lain. Dan kemudian yang menjadi khalifah selepas itu semuanya orang Muhajirin. Semuanya orang Mekah. Semuanya orang Quraisy. Bukannya orang Ansar. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Semuanya orang hijrah. Bukannya orang asal Madinah. Sedangkan pusat pemerintahan adalah di Madinah. Ni. Sangat mengutamakan saudara. Lebih daripada segala-galanya dan mengutamakan Islam lebih daripada segala-galanya. Kalaulah kita dapat tak banyak, sedikit lah kan daripada perkara ni. Apa yang kita dapat, macam mana cara mereka menyayangi saudara mereka yang sama Islam. Dan mereka tak memandang rendah kepada orang lain ke apa semua lah. Benda ni tak berlaku kepada mereka. Baik. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis. Nah, ini saya tak baca daripada Adabul Mufrad ni. Sebab kita sambung daripada bab persaudaraan tadi. Benda hadis ni ada dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Hadis 40 Imam Nawawi. Hadis yang ke-35.
Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahzuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Bihasbi imri'in min asy-syar'i an yahqira akhahu al-muslim kullul muslimi 'ala al-muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan saling dengki. Nombor satu Nabi ingatkan apa? Jangan dengki antara satu sama lain. Orang kita pula macam mana? Belum apa-apa dah dengki dah. Yang pakai baju kacak. Dengki dah dengan bajunya kacak. Apa nama? Keretanya baru. Belum apa-apa dah dengki dah. Wala tanajashu. Jangan menyakiti dalam jual beli. Naikkan harga suka hati ke apa semua. Wala tabaghadu. Jangan saling benci membenci. Wala tadabaru. Jangan membelakangi saudara, iaitu macam membiarkan dia, pulaukan dia ataupun tak nak tegur dia. Ni satu kan, kadang-kadang selisih faham sikit, tegur tak nak tegur lebih sampai 2-3 bulan tak tegur. Sedangkan yang dibenarkan untuk tak bertegur siapa berapa lama? 3 hari tuan-tuan. Nabi bagi juga. Okey, kalau nak gaduh 3 hari. 3 hari tak bertegur. Lepas sudah, kalau jumpa, bagi salam. Assalamualaikum. Kena tegur. Nak gaduh 3 hari je. Nabi bagi limit. Kan? Kita gaduh 3 tahun tak baik-baik. Masalah tak? Okey, Hazan. Bismillah, alhamdulillah. Muslimin dirahmati Allah sekalian. Nabi mengingatkan kita tentang tadi. Nabi kata jangan saling tadabaru, jangan saling boikot. Jangan suka nak boikot seseorang. Dan Nabi kata wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Ni satu benda yang kita kena ingat juga. Jangan menjual di atas jualan saudaranya. Maksudnya, contohnya apabila ada mereka ni sedang, kita panggil apa? Haggling, tawar-menawar. Katalah tengah berbeli kan, saya dengan Haji Razak, Haji Rajaan. Katalah Haji jual air, haggle. Saya nak beli, Haji jual RM5. Saya kata bagilah RM4. RM5, RM4, tiba-tiba datang lain. Kami jual RM1 je. Seorang lain datang, cakap, saya jual RM1 je. Kami jual RM1 je. Yang tu menjual di atas jualan saudaranya. Yang tu tak dibenarkan dalam Islam. Tak boleh. Iaitu dia potong waktu orang tengah ni. Dan dia menjadikan, sedangkan tengah haggling, dan mungkin boleh jadi dia nak beli ataupun dibatalkanlah perjanjian jual beli tu. Jadi tak boleh kita kacau daun waktu orang tengah berjual beli. Yang ni antara benda yang kita kena ingat. Contohnya lah, kata tengah jual beli dekat Facebook, orang tengah komen-komen, tiba-tiba masuk lain, Zoom. Kami jual lagi murah. Tok je. Kan, kadang-kadang kan, ada orang buat macam tu kan. Benda ni saya tak dibenarkan dalam Islam. Tak boleh. Kacau jualan orang lain. Menjual di atas jualan orang lain. Kemudian Nabi kata, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Maksudnya bila kita namakan saudara, ikhwan, maksudnya seorang itu akan mencintai saudaranya seperti mana dia cintai dirinya sendiri. Dia sayang diri dia, macam itulah dia sayang saudaranya. Jadi macam mana kita? Kita lihat pada hari ini yang banyak jadi skamer untuk orang-orang Melayu ni siapa? Orang Melayu sendiri. Telefon saya daripada pejabat, ibu pejabat polis Bukit Aman. Encik ada ni kan. Yang menipu jadi scam ni orang Melayu ke? Orang Islam ke? Kan? Betul tak? Yang menipu. Yang banyak melakukan kezaliman kepada orang lain. Kesian pada pakcik-pakcik yang tak tahu benda tu scam. Habis hilang. Sampai simpanan.
Ratus ribu kadang hilang. Ribuan duit habis disebabkan kena scam macam ni. Kesian. Jadi itulah, kalau dapat disekolahkan orang-orang yang kaki scammer ni kan, macam mana kau ni nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam cara kau menzalimi orang lain atas harta mereka. Sangat teruk. Yalah. Benda tu memang ada sindiket lah, betul. Yalah, tapi kadang-kadang yalah kita faham dia dalam terpaksa pun, kenapa dia menceburkan diri dalam hal tu kan? Adakah Oh, okey. Faham. Yalah, macam kes yang orang yang kena kerja dekat mana tu? Vietnam ke apa benda tu lah. Dia tangkap rupanya jadi keledai ni kan. Jadi dijadikan macam keledai dadah ke ataupun ni, kalau tak buat, bunuh ke apa kan. Jadi sampai tahap ni lah. Baik. Dan di antara benda lain yang Nabi ingatkan, la yakzibuhu, jangan mendustakan, jangan berdusta dengan orang tersebut, wala yahqiruh, jangan merendah-rendahkan orang Islam yang lain. Ni satu benda tuan-tuan yang kita kena ingat. Wala tanabazu bil azlam. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam saya lupa lah. Dalam surah Al-Hujurat. Kan Allah kata, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Sorry, saya nasib baik cek. Salah baca tadi. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah engkau saling-saling memanggil nama gelaran-gelaran dengan gelaran yang buruk. Sama-sama Islam ni. Tapi disebabkan, kita sebut baliklah politik tadi, habis. Yang ni panggil walaon, yang ni panggil walanon, yang ni panggil wala macam-macam lah. Wala lah semua tu kan. Kan? Habis memanggilnya dengan nama-nama yang buruk. Disebabkan tak setuju, habis. Segala nama yang buruk-buruk tu digelarkan pada orang ni. Yang ni tak setuju, digelar balik pada orang ni. Allah dah ingatkan apa dia? Jangan kau saling memanggil dengan nama gelaran-gelaran yang buruk. Yang mana orang tu tak suka dengan gelaran tersebut. Jangan panggil. Jadi samalah juga kaedah tu, kalau kata kita ni betul-betul Islam, yang mana kita ni betul-betul bersaudara atas nama Islam, maka jangan ada benda ni. Memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk ni. Tak sepatutnya berlaku. Kan? Kadang-kadang, yalah, cerita politik ni kita memang pelik. Orang bila terlalu taksub dengan politik, dia lupa dah yang dia ni Islam. Yang mana orang yang dia tak setuju dengan tu pun sama-sama Islam juga. Yang mana orang tu pun beriman juga. Orang tu pun solat juga. Sama juga. Kan? Entah-entah tengok-tengok rupanya sama-sama dekat akhirat kelak. Sama-sama menghadap kan. Sebab sama-sama asyik kerja berseteru sahaja. Jadi jangan memanggil dengan nama-nama yang buruk. Jangan merendah-rendahkan seseorang. Jangan kita menyangka seorang tu jauh rendah daripada dia punya kedudukannya berbanding kita. Sebab kita kena ingat Nabi SAW pernah menyebutkan tentang adanya seorang bapa ramai. Nabi kata adanya orang ni kadang-kadang nampak hina di sisi manusia, tapi sebenarnya dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata rubba ash'atha madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Berapa ramai orang yang rambutnya ni kita panggil kusut masai, rambut dia ni, dan dia ni diusir di pintu-pintu rumah apabila dia datang meminta bantuan, minta makan ke apa kan. Orang tak nak layan apa semua kan. Padahal kalau dia bersumpah, iaitu berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan permintaannya. Kita tak tahu yang mana satu yang rupanya kedudukannya sangat dekat dengan Allah, yang mana doa dia tu makbul. Jadi kita dalam keadaan kalau kita tak nak bantu, jangan dimaki. Tak nak bantu orang tersebut kan, kita rasa macam aku tak percaya orang ni. Cakap baik-baik. Tak apa. Cakap je baik-baik. Si boh dia, digunakan bahasa yang kasar. Jangan direndah-rendahkan seorang itu. Baik, kita berhenti dulu setakat ni insya-Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ni betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan benar-benar bersaudara kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bersaudara hanya kerana kepentingan dunia. Kan? Macam mana yang kita pernah sebut sebelum ni, kadang-kadang tiba-tiba kawan lama tak call, bila call kita rupanya ada tujuan. MLM.
nak jual MLM rupanya kan. Produk MLM nak jual, patut dia call kita. 10 tahun dah tak call. Tiba-tiba call, aku ada kat Kuching ni. Kenapa? Okeylah jumpa. Lepas 5 minit cerita. Aku ada produk. Nak suruh kau masuk. Bila tak masuk, haram tak call sampai sekarang. Buat tak tahu dah. Ni antara perkara yang kadang-kadang memang berlaku. Tak, kita bersaudara betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan 7 golongan yang mendapat naungan pada hari tidak ada naungan. Iaitu apa dia? Salah satunya adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang lelaki yang saling mencintai kerana Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Ni betul-betul persaudaraan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada apa-apa kepentingan pun. Jumpa orang ni memang aku jumpa sebab sayang kat kau. Berpisah pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya disebabkan ada kepentingan ataupun disebabkan politik ke apa semua ke, tak. Melangkaui segala-galanya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapatlah kawan yang sedemikian, kawan yang kita sayang kerana Allah dan dia pun sayang kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak apa-apa salah silap. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.